Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Okey, sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik SSM tingkatan 4. Okey, cikgu nak sambung sambung bab 8 sukata serahkan data tak terkumpul. Okey, so kita masuk kepada bahagian yang kedua, iaitu sukata serahkan lah. Okey, apa yang pelajar perlu tahu yang pertama sekali adalah julat lah. Okey, julat sama dengan nilai cerapan terbesar tolak nilai cerapan yang terkecil. Okey, kita cuba jawab soalan So, cikgu usahakan sikit. Okey. So, contoh 3. Diberi set data 34, 23, 14, 26, 40, 25, 20. Tentukan julat. So, macam mana kita nak cari julat? So, kita highlightkan cerapan yang terbesar lah. So, cerapan yang terbesar kat sini adalah 40. Ini terbesar. Okey, tolak dengan cerapan yang paling kecil. So, paling kecil kita ada 14. Ini paling kecil. Terkecil. So, kita nak cari julat. Julat sama dengan nilai cerapan terbesar. So 40 tolak dengan 14. So pelajar akan dapat 26. Okey, 26 ni adalah julat dia lah. Okey, so settle contoh 3. Okey, kita pergi kepada contoh 4. Okey, jadual berikut menunjukkan skor bagi sekumpulan murid dalam suatu kuis kimia. So ni adalah skor dia lah. Okey, 2, 3, 4, 5 ni sampai 8. Okey, ni bilangan pelajar lah. Okey, tentukan julat bagi data di atas. So, julat kita tengok markah yang terbesar So, skor yang terbesar sebab dekat sini. Okey, julat. Okey, so skor yang terbesar adalah 8 lah. Okey. So, skor yang paling kecil adalah 2. Okey, jadi julat. Okey, skor yang terbesar tolak dengan skor yang terkecil. So, julat dia adalah 6 lah. Okey, so settle untuk contoh 4. Okey, kita pergi kepada contoh 5. Contoh yang mudah-mudah Cikgu ambil daripada textbook. Okey, tentukan julat antara kuartil. Okey, ni antara kuartil bagi set data yang berikut. Okey, yang ni pelajar kena tahulah. Pelajar kena tahu kuartil yang pertama. Okey, kuartil yang pertama. So 1/4 lah. Okey, daripada data yang kita dapat. So 1/4. Okey, kuartil yang ketiga 3/4 lah. Okey, ini pelajar kena tahu. Okey, dan median. Median ataupun kuartil yang kedua lah. Okey, titik tengah tu lah. Titik tengah maksudnya 1/2 daripada data. Okey, kita tengok soalan yang pertama Soalan yang pertama. Okey, soalan A. So, kita ada set data ni. So, cikgu list balik lah. 4, 6, 8, 10, 13, 15, 16, 20. Okey, so sekejap. Okey, 22 dengan 23. Okey, ni first step Okey, first step kita salin balik mengikut tertib lah. Mengikut tertib. So, turutan dia mesti menaik. Okey, lepas tu mesti cari median median. Maksudnya median tadi, cikgu tulis tadi, median tadi Q yang kedua So, 1/2 daripada data. Maksudnya tengah-tengah lah. Okey, so tengah-tengah ni pelajar kena tahulah bilangan dia. Bilangan data yang kita ada. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, kalau 11, data kat tengah-tengah dia mesti berapa? Mesti 6, betul So, ni adalah median. Median.
Macam mana kita nak tahu median titik tengah? So bilangan kat sini. So kat sini ada berapa ni? So 5. 1, 2, 3, 4, 5. So kat sini, okey, sekejap pen cikgu tak main. Okey, so kat sini pun ada 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. So median ni adalah titik tengah lah. Titik tengah. Okey, lepas kita dapat median, okey, kita bahagikan titik tengah dekat sini. Yang bahagian yang pertama, bahagian yang bawah ni. So kita nak ambil 1/4. So yang ni di tengah-tengah dia. So tengah dia adalah Q1. Ni pelajar kena tahu. So dekat sebelah kanan ni, yang tengah-tengah dia kat mana? So kat sini. Ni adalah Q3. So kalau julat antara kuartil, Q3 tolak dengan Q1. Okey, so okey, julat antara kuartil. So julat antara kuartil mesti Q3 tolak Q1 lah. Q3 kita ada 20 tolak dengan 6. So kita dapat 14. Okey, so settle untuk soalan yang pertama. Okey, settle First kali cari median titik tengah. So lepas tu kita bahagi 2. So kita dapat Q1 bahagi 2 kat sini tengah-tengah dapat Q3. Okey, kita tengok soalan B Soalan B. Okey, kita listkan balik soalan B mengikut tertib dia lah. Urutan menaik. Okey, lepas tu kita first kali cari garisan median lah. So kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 kalau kat tengah-tengah dia adalah 5 lah. 5 di tengah-tengah dia. Sebab kat sini ada berapa ni? 4. So kat sini pun ada 4. Senang je. Okey, ni adalah median. Okey, lepas tu kita cari Q1. So Q1 ni mesti di tengah-tengah antara data. So dekat sini kita ada 4 data So bila ada 4 data, so titik tengah ada kat sini lah. Ni adalah Q1. So macam mana nak dapat Q1? Okey, kita tambah lah. Kita tambah. So Q1 ni 14 tambah dengan 14 bahagi dengan 2. So kita akan dapat 14 bahagi tambah 14, 28. So 28 bahagi dengan 2 dapat 14. Betul So kita dapat 14 lah Q1. Okey, Q3 mana kat tengah-tengah? So tengah-tengah dia kat sini. Ni Q3. So Q3 20 tambah 21 bahagi dengan 2. So tekan kalkulator untuk memudahkan pelajar. So 20 tambah 21 sama dengan bahagi dengan 2. So pelajar akan dapat 20.5. So kat sini 20.5. So julat antara kuartil, julat sama dengan Q3 tolak Q1. So 20.5 tolak dengan 14. So pelajar akan dapat 6.5. Okey, so settle untuk soalan B. Okey, so kita pergi kepada soalan C. Soalan C pun mudah Okey, untuk soalan C first kali kita cari seperti biasa, kita listkan mengikut tertib. Lepas tu kita cari titik tengah dia lah. Okey, so cikgu kira dulu. Nak cari median dulu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kalau 8, so tengah-tengah dia antara 4 dengan 5 lah. So kat sini tengah-tengah dia Okey, sebab kat sini ada 4, kat sini pun ada 4. So nak dapat median macam mana? So kita tambah 2 ni lah. Ni median. Okey, lepas cari median baru kita cari Q1. So Q1 dia dekat mana? Dekat tengah-tengah. Kat sini Q1, senang. Okey, kalau 2.5 tambah dengan 2.5 bahagi dengan 2, senang. So kita akan dapat 2.5 jugalah. Okey, so dekat sini tengah-tengah dia antara 29. 2.9 tambah 3.0 bahagi dengan
2. So kita tekan kalkulator seperti biasa. 2.9 tambah 3.0. Okey, semula kenapa ni? Okey, so 2.9 tambah 3.0. So kita dapat 5.9 bahagi dengan 2. So kita dapat 2.95. So kat sini 2.95. So julat antara kuartil, julat mesti Q3. Kat sini Q3 Okey, 2.95 tolak dengan 2.5. So pelajar akan dapat 0.45. Okey, so settle untuk contoh yang kelima. Mudah je. Okey, kita pergi kepada contoh 6. Contoh 6, tentukan julat antara kuartil. Okey, so yang ni kita nak julat antara kuartil juga. Tapi data dia bagi, skor pelajar dia bagi. Okey, so bilangan murid dah ada dekat sini. Okey, first kali kita kena tahulah kuartil yang pertama 1/4 daripada data keseluruhan. Kuartil yang ketiga 3/4. So julat Q3 tolak Q1. Ni step yang pertama pelajar kena tahu. Okey, so kita tengok data. So bila dapat data macam ni, pelajar kena cari kekerapan longgokan dulu. Okey, so kekerapan longgokan kekerapan longgokan. Okey, so macam mana kita nak dapat kekerapan longgokan? So cikgu pakai warna biru lah. Okey, step ni pelajar kena tahu kekerapan longgokan. So kita buat jadual macam ni lah. Okey, kekerapan yang pertama kita ada 3 lah, bilangan pelajar 3. So untuk kekerapan longgokan 3 ni kita kena tambah dengan 5 ni. Dia tambah tambah 5. So kita akan dapat kat sini 8. So 8 ni kena tambah dengan 6. So kita akan dapat 14. So 14 sama juga tambah dengan 8. So kita dapat 22. So 22 tambah lagi dengan 12. So 34. Okey, so kat sini 34. So 34 tambah dengan 7. So 41. Dan last kali 41 tambah dengan 3. So kita akan dapat 44. So 44 ni adalah kemuncak dia lah kalau kita lukis graf. Kalau kita lukis graf, so kalau contoh kalau cikgu lukis graf macam ni, ni graf cikgu andaikan lah. Okey, so ni adalah markah lah 2, 4, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 8 So kat sini kekerapan longgokan dia lah. So kalau cikgu lukis ogif, so cikgu akan dapat ogif dia macam ni So ogif dia mesti yang paling atas sekali adalah 44. Ni step yang pertama. So Q1 ni kita ambil daripada data 44. So kita akan dapat kalau cikgu buat warna hijau, so Q1 dia duduk sini lah. Ni Q1. Q3 dia duduk atas lah. Okey, ataupun Q2 dia median. Okey, so dekat sini kita tengok nak cari Q1 dulu. Okey, nak cari Q1 mestilah Q1 kuartil yang pertama mesti 1/4 daripada kekerapan. Okey, so 4 kali 1 4 kali 11. So kita dapat 11 lah. Okey, Q3 3/4 daripada 44. So 4 kali 1 4 kali 11. So kat sini dapat 33. Okey, so nak cari julat antara kuartil. Okey, 33. Kita tengok dulu 33 tu dia dapat dekat mana? Okey, yang ni sebenarnya kat sinilah 11 kita tarik, kita dapat, kita cari tarik ke bawah, so kita dapat daripada markah dekat sini So dekat sini kita tengok 11 tu duduk lingkungan dekat mana?
Okey, kita tengok 11 ni duduk dekat mana. So 11 ni sebenarnya duduk dekat sini dekat tengah ni, antara 8 hingga 14. So kita ambil kat sini ni adalah 11, ni adalah Q1, ni Q1. Dia kena ambil macam tu. So 33 tu dekat mana? So dekat sini. 34 dekat dengan 33. So ni Q3. So 6 julat dia. Okey, kita dapat 6 tolak dengan 4. So kita dapat 2. 2 ni adalah julat dia. Mudah je. Okey, so kalau kita dapat graf, dia lagi mudah lagi mudah kita nak settle soalan ni. Okey, settle untuk soalan ni. Seterusnya kita pergi kepada soalan contoh yang ketujuh, tentukan varian. Okey, so pelajar kena tahulah. Dekat sini kita belajar varian dengan sisihan piawai. Okey, varian dengan sisihan piawai ni kita guna dekat statistik lah. Okey, varian ni apa dia? Purata kuasa 2 bagi beza data dengan min. Okey, sisihan piawai ni punca kuasa 2. Okey, kita tengok soalan lah. Kita tengok soalan. Tentukan varian bagi data, set data. So kita dah ada set data macam ni. So kita nak cari min. Okey, nak cari min. Okey, first step nak cari varian, kita cari min dululah. Okey, so cikgu tengok min. Ni simbol min lah, simbol min. Kita ada X garis ke atas. So nak cari min, kita tambah dululah semua. 2 tambah dengan 4 tambah dengan 5 tambah dengan 5 tambah dengan 6. So kita bahagi dengan 2. So pelajar boleh tekan kalkulator. So pelajar akan dapat 4.4. So lepas cari min, baru kita cari varian. Okey, so varian. So ni varian simbol dia simbol dia varian. Okey, kuasa 2 sama dengan, okey, nilai yang kita dapat ni 2 ditolak dengan nilai min. 2 tolak dengan 4.4 kuasa 2. Okey, so kita tambah dengan lagi, kita ada 4 tolak dengan 4.4 kuasa 2. So kita tambah lagi dengan 5 tolak 4.4 kuasa 2. So kita tambah lagi dengan, so cikgu sambung dekat bawah. Okey, so dah 5 lagi 1 dah. 5 tolak 4.4 kuasa 2. Okey, seterusnya tambah dengan 6 tolak dengan 4.4 kuasa 2. Okey, so kita bahagi dengan jumlah 5. Kita ada 5. So yang ni bukan 2 ni, cikgu silap tulis ni kat sini 5 pelajar nak cari min. So 5. So kat sini dibahagi dengan 5. So pelajar akan dapat jawapan dia 1.884. Ni adalah varian. Okey, ataupun kita ada kaedah alternatif jugalah, kaedah alternatif. So kalau nak cari varian, okey, varian, okey, kita boleh juga kita buat nilai ni semua ni kuasa 2 ni. 2 tambah dengan 4 kuasa 2 tambah dengan 5 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. Okey, bahagi dengan 5. Kita tolak dengan min ni yang kita dapat 4.4 kuasa 2. So kita akan dapat juga jawapan dia 1.84. Okey, so senang untuk soalan ni. Okey, so varian settle. So lepas cari varian, varian ni adalah ni lah lambang dia ni. Okey, di kuasa 2. Okey. So okey, kita pergi kepada contoh 8, tentukan sisihan piawai. Okey, sisihan piawai. Okey, sama juga first step kita cari min dululah. Min. Okey, so min tadi kita tambah semua kan.
Okey, 5 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 10 tambah 13 tambah 15 tambah dengan 16 tambah 16 tambah 20. So kita bahagi dengan bilangan dia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dibahagi dengan 10. So kita akan dapat jawapan dia 11.8. Pelajar boleh tekan kalkulator Okey, seterusnya kita cari varian. Okey. Varian kuasa 2 sama dengan okey, varian tadi kita ada dua kaedah tadi kan. So kalau pelajar nak guna kaedah yang alternatif tadi, kita buat je kuasa 2 semua 2 tambah 7 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 tambah dengan 10 tambah 13 kuasa 2 tambah 15 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2 tambah 20. So cikgu buat kat bawah 16 kuasa 2. So kita tambah dengan 20 kuasa 2. Okey, kita bahagi dengan berapa bilangan dia tadi? 10. Okey, kita tolak dia dengan nilai min yang kita dapat. Tapi min ni mesti kuasa 2. So 11.8 kuasa 2. So pelajar akan dapat 21.556. So ni adalah varian. So bila nak cari sisihan piawai, kita selesaikanlah sisihan piawai. Okey, sisihan piawai sama dengan ni varian tadi So kuasa 2 bawa pergi sebelah lah. So punca kuasa 21.56. So kita akan dapat jawapan dia 4.643. So ni adalah sisihan piawai. Okey, so settle untuk soalan ni. Mudah je kan? Okey. So kalau kita refer kepada formula kita refer kepada formula. So cikgu ulas sikit lah sebelum cikgu tutup. Okey, cikgu buat warna biru lah. Okey. So sisihan piawai ni apa dia? Sisihan piawai cikgu ambil balik So sisihan piawai, so kita ada lambang. Ni sebenarnya row ni sebenarnya ni punca kuasa. Okey, kita ada jumlah X kuasa 2 per dengan N tolak dengan purata kuasa 2. So jumlah X kuasa 2 adalah atas ni lah. Okey, bahagi dengan N. N ni adalah bilangan dia tolak dengan min dia tu kuasa 2. So kita dapat. Okey, so dekat sini ni formula yang kita dapat lah. So kalau varian pun sama juga. Okey, varian pun cuma beza dia ada row kuasa 2 ni lah. Okey, so kita ada jumlah X kuasa 2 per dengan N tolak dengan min kuasa 2. So formula yang sama, cuma pelajar kena tahu step-step lah. Cari min, cari varian, cari sisihan piawai. Okey, so settle untuk contoh yang ke-8. Mudah je. So untuk next class, so kita sambung lagi dengan plot macam mana kita nak plot titik lah. Okey, rasanya itu saja daripada cikgu untuk kelas kita hari ini. Boleh komen, boleh like dan boleh subscribe channel cikgu Okey, itu saja daripada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum.